Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Ya. Clear ke suara saya? Jelas, Doktor. Okey. Muspirah tak nampak suara. Tak nampak apa muka ya? Fifi, okey. Tu nampak dah. Saya okey. Okey, clear. Cantik. Kita tunggu Satna. Okey. Ramai lagi dah join. Nampak ada Cik Khairul. Assalamualaikum. Ya. Cik Khairul ada ni. Ada. Puan Saru ada meeting sekejap lagi. Itulah. Ramai dah masuk ni, 24. Dekat mana saya nak record ya? Sebab kat sini tak ada untuk record. Dekat button yang tiga bawah tu kot Puan. Itulah tak ada. Oh, tak ada. Dekat Muspirah ada? Dekat Muspirah ada tak? Tak ada, Doktor. Tu yang saya pelik duk cari tak jumpa untuk record. Cikgu Afifi ada tak? Tempat yang 3 button tu ada. Kan? Selalu kat situ. Saya tak ada sebab dia biasanya yang create Google Meet yang boleh ni kan, boleh record. Yalah. Itulah tu tengok tak ada. Alamak. Change layout, full screen, turn on caption, setting. Sekejap ya, tajak kat setting. Bukan. Lalu post yang boleh record. Itulah. Kan, tapi tak ada. Tu yang heran ni. Kat mana nak cari? Dia tak ada untuk record. Heran juga. Hati. Dia dah sewajarnya kata tadi tak boleh nak mute orang lain kan? Nampak? Kadang-kadang ada orang lain dah dia tukar. Dia dah tukar lah jadi orang lain jadi ini. Saya boleh tadi saya boleh ni. Apa yang ambil ni? Tak, bila kita keluar. Kita tak niat sebab kaki keluar tadi. Keluar asap. Sebelum kaki keluar apa kan tak boleh record orang tadi tu. Tak boleh. Dia cari daripada tadi lagi. Daripada masa try lagi tak boleh. Ya kan. Apa ni Ibda? Oh dia kena ibu pelajaran. Alamak.
Bukan tak boleh rasa ni. Sama je sebab kita pakai. Ibda. Oh, dia kena pakai ilmu pelajaran. Nak pakai ilmu pelajaran. Ini tak pakai ilmu pelajaran. Saya. Dia tak boleh tukar lah ni. Oh. Dia pakai ilmu pelajaran, mau dia rekod. Nak beli pasal apa yang Dah tak boleh dah. Silap tak pakai pelajaran. nama Zuraini Darus. Dia kakak dia. Kakak dia punya. Kita kena accept nama luar pun dah ni. Ada. Silap tak buat atas pembelajaran. Sepatutnya boleh ni. Saya try, saya boleh nak mute orang. Masa saya jadi admin. Tapi dia tak ada dah. Nak buat macam mana? Ada suruh orang lain. Pakai komputer lain lah, pakai komputer. Dia tak ada dah pakai tip. Tak boleh dah. Boleh ya? Apa doktor? Sayang. Apa nama tak apa, saya ada buat satu recording. Saya record screen. Nanti saya share dengan doktor lah. Okey. Okey. Boleh. Baik. Okey. Terima kasih. Okey. So sekarang kita boleh start Lagi tak? 37 dah. Okey. Ada pelajar semester 7? Ada pelajar semester 8? Okey, so kita boleh mula ya. Okey, sudah 2:37, so kita boleh mula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Bicara Inspirasi pada hari ini, hari Ahad, 6 September 2020. Terlebih dahulu, saya Hajah Nur Hayati binti Haji Mak Ali selaku moderator bagi program ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak pentadbiran IPG Kampus Darul Aman, Jabatan Matematik IPG Kampus Darul Aman, Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 14 dalam kurungan 1 dan Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Teluk Intan Perak atas kerjasama yang diberikan bagi menjayakan program Bicara Inspirasi pada hari ini. Juga terima kasih banyak-banyak kepada 2 orang ahli panel yang sudi berkongsi ilmu berkaitan amalan terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains. Dan seterusnya, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dapat hadir dalam program Bicara Inspirasi kita pada kali ini. Untuk makluman semua, program Bicara Inspirasi ini dianjurkan oleh Jabatan Sains dan Matematik IPG Kampus Darul Aman yang disesuaikan dengan norma baharu Program Sandaran Pensyarah IPG Kampus Darul Aman bagi tahun 2020 ini. Buat kata pepatah, ikan di laut, asam di darat, dalam kuali bertemu jua. Begitulah juga kita pada hari ini, moderator di Kedah, ahli panel 1 di Putrajaya, ahli panel 2 di Teluk Intan dan tuan-tuan di tempat masing-masing dalam Google Meet kita bertemu jua. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam program Bicara Inspirasi dengan tajuk Amalan Terbaik dalam PDP Matematik dan Sains yang akan dikupas dengan lebih lanjut oleh 2 orang ahli panel yang dijemput khas dari Putrajaya dan Teluk Intan Perak.
Kita amat bertuah kerana dapat bersama-sama dengan 2 orang ahli panel yang sangat berpengalaman yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini. Untuk makluman juga, dalam program ini kita akan membahagikan kepada 3 slot, iaitu slot pertama yang akan ambil oleh panel pertama selama 50 minit dan slot kedua pula diambil oleh ahli panel yang kedua selama 50 minit dan untuk soal jawab ya selama 20 minit. Baik, untuk makluman semua, kedua-dua ahli panel yang kita bawa khas pada hari ini merupakan bekas pelajar PISMP kohort pertama di IPG Kampus Darul Aman. Mereka mempunyai pengalaman luas dalam bidang masing-masing. So kita sangat bertuah dan saya sebagai pensyarah kepada ahli panel sangat berbanggalah ya sebab kejayaan yang dicapai oleh anak didik kita. Tahniah diucapkan. Baik, bagi memulakan program ini, saya ingin membaca biodata ahli panel yang pertama terlebih dahulu. Okey. Okey, nama diberi Musfirah binti Al-Mubarak. Dilahirkan pada 21 Mac tahun 1987. Merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Telah berkahwin dan mempunyai seorang anak perempuan yang berumur 5 tahun. Comel bayinya. Perolehi ijazah sarjana muda perguruan matematik Universiti Perguruan Sultan Idris. Okay. Pengalaman mengajar beliau adalah selama di Baharu Parit Buntar Perak dan daripada 2015 sehingga kini kurungan 1. Okay. Dari segi penglibatan beliau, cikgu lebih dikenali pada Cikgu Musfirah merupakan panel penggubal modul pengajaran guru dan di SKP Matematik bersama bahagian pembangunan kurikulum BPK. Beliau juga telah mendapat tajaan kerajaan Jepun untuk mengikuti kursus Basic Mathematics and Science in Education selama 3 minggu pada tahun 2018. Okay, begitu banyak kejayaan yang telah diperolehi oleh beliau dan sangat berpengalaman. Begitulah sedikit sebaringkas biodata Cikgu Musfirah. Baik, dengan tidak membuang masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Cikgu Musfirah Al-Mubarak untuk mengupas tajuk amalan terbaik dalam pedagogi matematik. Cikgu Musfirah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Hajiah Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada pihak IPG Kampus Darul Aman kerana memberi kepercayaan untuk saya berkongsi sedikit ilmu yang ada. Okey. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hajiah Nur Hayati selaku moderator pada petang ini. Seorang lecturer yang sangat dikagumi dan dirindui, lama tak jumpa. Cikgu Muhammad Afifi,
rakan seperjuangan merangkap guru sains di SK Kampung Bahagia. Barisan pensyarah yang nampak kat sini ada Encik Rozi, Encik Khairul, Puan Saru, Puan Zakiah. Assalamualaikum, selamat petang. Lama tak nampak. Lepas keluar APG tak pergi lagi tengok. Okey, kemudian rakan-rakan pensyarah para pensyarah yang lain, rakan-rakan seperjuangan dan adik-adik bakal guru hebat di Malaysia satu hari nanti, insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, petang ni kita akan berkongsi sedikit mengenai amalan terbaik dalam PDP Matematik dan Sains. Okey, tajuk ni kita akan kupas pada petang ini. Nak kata berpengalaman banyak tu taklah banyak sangat. Okey, berbanding dengan cikgu-cikgu yang lain. Pengalaman mengajar 9 tahun. Okey, baru 9 tahun. Okey, masih jauh lagi perjalanan. Okey, seorang guru matematik di SK Putrajaya Presin 14-1. Okey. Dan sangatlah mencintai dunia matematik. Mungkin ada adik-adik kat sini yang dulu sama macam akak juga, tak minat nak jadi cikgu. Masuk bidang pendidikan sebab terpaksa. Macam tu dah juga akak dulu, satu masa dulu. Okey, masuk sebab pilihan mak ayah. Tapi kita jangan jadikan sebagai satu alasan untuk kita tak berjaya dalam bidang kita syukuri. Okey, cari kekuatan dan cuba memaksimumkan apa yang kebolehan yang kita ada untuk memberi manfaat kepada orang lain. Terutamanya anak didik kita yang bakal menjadi pemimpin satu hari nanti. Okey. Okey, tanpa buang masa, bolehlah kita mula. Sebelum kita teruskan tentang amalan terbaik dalam PDP Matematik dan Sains, terlebih dahulu saya ingin berkongsi sedikit mengenai apa itu amalan terbaik pengajaran ataupun singkatannya ATP. Okey. Menurut Zimmerman 2018 dalam buku The Best Practice Bringing Standard to Life in America's Classroom, beliau menyatakan bahawa amalan terbaik pengajaran bermaksud satu set piawaian terbaik dalam proses PDP yang memberi manfaat terbaik kepada murid dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan keterampilan. Set piawaian ini mestilah mengikut peredaran semasa dan terkini mengikut kehendak kurikulum semasa. Okey, itu adalah sedikit maksud yang dipetik daripada buku The Best Practice Bringing Standard to Life in America's Classroom. Okey. Selain itu, menurut kajian yang telah dilakukan oleh guru-guru sebelum ini, iaitu Encik Zulkifli pada tahun 2013, Cik Abdul Rashid pada tahun 2013 dan Puan Juriah pada tahun 2010, kajian telah membuktikan bahawa amalan terbaik pengajaran mampu meningkatkan kualiti pengajaran. Okey, amalan terbaik dalam pengajaran mampu meningkatkan kualiti pengajaran, namun amalan ini masih kurang diamalkan oleh guru di dalam bilik darjah. Okey. Jadi itulah sedikit definisi ataupun maksud yang kita boleh ambil daripada sedikit pembacaan yang telah dibuat. Okey, sebenarnya amalan pengajaran terbaik ini telah dilakukan oleh guru-guru daripada zaman dulu lagi. Okey, cumanya sekarang ni kita pelbagaikan dan kita namakan dengan nama yang lebih menjurus kepada peredaran semasa lah. Okey, seperti yang kita tahu, sekarang kita telah didedahkan dengan strategi pengajaran abad ke-21. Okey, terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dijalankan menggunakan strategi pembelajaran abad ke-21 di mana pembelajaran adalah berasaskan murid. Okey, macam dulu kita lebih kepada pengajaran yang berasaskan guru ataupun teacher centered, dan sekarang kita lebih kepada pembelajaran berasaskan murid, student centered. Okey, dan saya pasti
adik-adik di IPG Kampus Darul Aman telah didedahkan dengan ilmu yang sangat banyak mengenai strategi-strategi yang boleh dilakukan. Bertuahnya kalian kerana IPG Kampus Darul Aman mempunyai para pensyarah yang sangat hebat dan sangat committed dengan tugas mereka. Antara strategi yang boleh kita lakukan untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik, seperti yang kita tahu yang telah disebarluaskan adalah contoh saya bagi contoh round robin, rally coach, think pair share, think pair solo, jigsaw, give one get one, carousel, brainstorm, gallery walk, to stay, to stray, hot seat. Mesti adik-adik semua dah familiar dengan nama-nama strategi yang telah disebut tadi. Dan kita boleh guna pelbagai teknik untuk kawalan kelas. Antaranya adalah quiet signal. Quiet signal di mana kita boleh menggunakan signal untuk kontrol kita punya kelas supaya kelas lebih terkawal. Alright. Sebelum untuk pembelajaran yang berkesan, terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kelas, pertama sekali adalah persediaan mengajar. Macam sama seperti apa yang kita telah belajar di IPG dulu. Perancangan mengajar itu adalah sangat penting. Gagal merancang adalah merancang untuk gagal. Jadi sebelum kita masuk ke kelas, pastikan kita membuat perancangan, tahu apa yang kita akan lakukan dalam kelas nanti. 1 jam tu adalah tempoh yang sangat singkat untuk kita sampaikan ilmu, nak tarik minat murid, supaya objektif kita tercapai. 1 jam tu kalau kita betul-betul ready dengan aktiviti, 1 jam tu berlalu sangat singkat. Sekejap je, tengok dah habis dah 1 jam. Alright. Pertama sekali kita pastikan kita ada perancangan, rancangan mengajar dan sediakan bahan. Kemudian pastikan pembahagian masa itu mencukupi. Kita dah boleh agak berapa minit untuk kita buat aktiviti games, berapa minit untuk kita bagi lembaran kerja kan. Pengurusan masa tu memang kita kena pandai uruskan waktu dalam kelas lah. Mungkin kita rancang 15 minit untuk game tapi waktu kita hands on aktiviti tak cukup. So kita extend, jadi kita terpaksa limitkan untuk bahagian lain. Right? Kemudian aktiviti yang bersesuaian. Macam sekarang kita dah tak ada streaming class. So murid dalam kelas kita adalah murid daripada pelbagai aras pengetahuan. Jadi sangat penting perancangan macam mana kita nak pastikan murid yang lebih cepat supaya tak bosan dalam kelas dan murid yang agak kurang ni tidak ketinggalan dalam kelas. Itu yang sangat penting sebab kita nak pastikan objektif pengajaran kita tercapai. Tapi bila murid yang pelbagai aras dalam kelas, sebenarnya kelebihan ni sangat banyak. Sebelum ni kita rasa macam susah nak ajar, macam mana nak ajar murid. Ada yang pandai, ada yang agak lambat sikit kan. Tapi sebenarnya kelebihannya lebih banyak sebab murid yang pandai ni adalah mentor kepada murid yang lemah. Dan kita sebagai guru, murid yang pandai ni, bukanlah murid yang pandai, maksudnya murid yang laju ni, kita sediakan lembaran kerja yang lebih banyak untuk supaya mereka tak bosan dalam kelas dan dalam masa yang sama kita boleh bagi tumpuan untuk murid yang agak lambat sikit ni untuk pastikan mereka faham apa yang kita ajar pada satu masa tersebut. Boleh Alright, so kita tengok satu persatu untuk strategi pembelajaran abad ke-21 yang kita boleh masukkan ke dalam PDP matematik ya. So saya nak fokuskan untuk PDPC matematik lah. Sekarang kita panggil PDPC C itu pemudahcaraan. Guru sebagai pemudahcara kepada murid-murid. Pemudahcara macam mana? Kita membantu murid dalam setiap aktiviti supaya mereka dapat
mencapai objektif yang kita nak. Okey. Pertama sekali, semasa dalam kelas, yang paling penting sekali adalah kontrol kelas. Okey, kawalan kelas itu sangatlah penting. Okey, sebab murid yang tak boleh kelas yang tak suka dikawal, macam mana kita nak pastikan murid dapat apa ilmu yang kita sampaikan. Okey, kawalan kelas itu penting. Kawalan kelas ni bermula daripada hari pertama kita masuk ke dalam kelas. Okey, bukan dah mengajar sebulan baru kita nak buat untuk kawalan kelas. Kawalan kelas ni bermula daripada hari pertama. Apa yang saya suka buat adalah hari pertama sekali masuk kelas awal tahun tu, kita dah senaraikan peraturan-peraturan di dalam kelas. Okey. Kita dah kena ready daripada hari pertama masuk ke kelas awal tahun tu, senaraikan peraturan di dalam kelas. Apa yang kita nak murid kita buat dalam kelas, apa peraturan-peraturan yang mereka kena ikut. Okey. Contoh, semasa guru bercakap, murid kena bagi perhatian. Okey, murid boleh bersoal jawab sekiranya tidak faham. Banyaklah peraturan yang kita boleh sediakan masa hari pertama lagi kita masuk ke kelas supaya murid tahu peranan mereka di dalam kelas. Okey, peranan anak murid ni sangat besar. Okey. Kemudian minggu pertama sesi PDPC tu, kita dah perkenalkan teknik kawalan kelas kita untuk murid. Contoh untuk pastikan kelas terkawal, kita sebenarnya banyak cara ini contoh-contoh yang saya bagilah. Okey, kita boleh gunakan quiet signal. Contoh, kita sediakan stick perkataan quiet ataupun jangan bising. So kita angkat stick tu, murid nampak, mereka dah tahu. Okey, duduk, diam. Okey, yang pertama sekali kita boleh pakai barang maujud lah. Okey. Yang kedua, kita boleh juga guna apa yang kita ada lah, angkat tangan. Contoh, setiap kali cikgu angkat tangan, cikgu pandang kamu dan kamu kena angkat tangan dan pandang cikgu, mulut tutup. Itu contoh yang kedua. Okey. Jadi setiap kali kita buat aktiviti, kita nak suruh murid diam dan pandang, kita angkat tangan je. Angkat tangan, mereka pun dah tahu peraturan, so mereka akan angkat tangan dalam masa yang sama, pandang kita dan bagi perhatian. Okey, itu antara contoh yang kita boleh guna untuk teknik kawalan kelas lah. Selain itu, kita boleh juga gunakan teknik give me 5. Okey, give me 5 kelas. Give me 5 tu maksudnya apa? Yang pertama, bila saya sebut give me 5, yang pertama kamu kena melihat guru. Yang kedua, telinga kena mendengar apa yang guru cakap. Yang ketiga, tidak bercakap. Yang keempat, duduk tegak. Dan yang kelima, ready to learn. Bersedia untuk belajar. So, bila kita tengok kelas, kita buat aktiviti berkumpulan, aktiviti berasaskan murid lah kan. Jadi murid bising. So, macam mana kita nak kontrol? Kita buat, okay, give me 5. Jadi, murid ni kita dah perkenalkan perkataan tu sebelum ni. Jadi dia dah tahu, okay, give me 5. Dia pun duduk, pandang, dengar, bersedia untuk belajar. Okay. Ada lagi macam-macam yang kita boleh buat. Contoh, kita boleh sebut. Macam saya sekolah Putrajaya P 14 kan. So SKPP 14.1, murid bising kita sebut. Okay, SKPP 14.1, murid akan sebut. Boleh. Jadi dia akan diam. Ataupun kita sebut hi, dia pun hi. Kita sebut shh, dia pun shh. Itu antara contoh teknik kawalan kelas yang kita boleh guna daripada kita mendidik, tolong diam, jangan bising, duduk tempat masing-masing. Okay, so kita dah boleh berubah mengikut peredaran sekarang. Murid sekarang pun dah makin canggih kan. Jadi kita guna teknik yang lebih menarik supaya teknik itu menarik dan mudah untuk anak-anak murid kita ikut. Okay, itu untuk kawalan kelas. Yang pertama lah, sebelum kita masuk kepada tajuk-tajuk yang sesuai untuk kita gunakan kan. Jadi kawalan kelas ni sangat penting. Okay, kawalan kelas insya-Allah kalau murid boleh duduk dan belajar dengan baik, insya-Allah apa yang kita sampaikan tu lebih mudah untuk anak-anak murid kita terima. Okay, setakat ni boleh tak? Laju sangat tak?
Boleh je Okey, tak? okey. Boleh teruskan. Boleh? Okey. Boleh kalau nak bertanya-tanya tu boleh. Kita open. Alright? Sebab biasalah bila online ni rasa macam cakap seorang-seorang kan. Okey. So dalam tajuk matematik ni, kita kena menjurus ke arah matematik lah kan. Tajuk yang pertama tajuk nombor. Okey. Tajuk nombor. Kemudian kita masuk operasi asas. Lepas tu wang, masa dan waktu. Dan seterusnya lah. Okey, nanti adik-adik bila dah masuk mengajar, setiap tahun ulang ajar tajuk tu dan semua dah boleh ingat apa tajuk yang kita akan ajar yang seterusnya lah kan. Okey, untuk setiap tajuk tu kemahiran sangat penting. Okey, jangan ingat kita ajar tahun 1, alah saya ajar tahun 1 je, tak payahlah susah-susah. Sebenarnya tahun 1 tu lah yang sangat penting sebab tajuk tahun 1 tu adalah asas untuk anak-anak tu bawa sampai ke tahun 6, sampai ke sekolah menengah dan seterusnya. Okey? Jangan ingat kata alah ajar tahun 1 je, relax lah kan. Tak payahlah susah-susah. Ajar pandai menulis nombor tak Tahun 1 pun, tahun 1 juga adalah salah satu tahun yang sangat penting sebab asas untuk anak-anak naik ke tahun 2 dan seterusnya. Okey? Daripada tahun 1 lagi kita kena pastikan objektif PDP-C kita tu tercapai. So, masa dia naik tahun 2 kemahiran dah makin tinggi. Naik tahun 3 kemahiran lagi tinggi. Okey, nombor hingga 100, nombor hingga 1000, kemudian nombor hingga 10,000, 100,000 dan nombor 7 digit. Okey, so setiap tahun kemahiran makin tinggi. Dan silibus sekarang ni setelah berubah mengikut peredaran semasa, okey, semua cakap silibus makin susah, silibus makin susah. Sebenarnya bukan silibus makin susah. Silibus bergerak seiring dengan peredaran. Okey. Dan kita pastikan kita faham, okey, tahun 1 kita ada di SKP, depan di SKP tu telah dihuraikan apa yang perlu disampaikan untuk anak-anak tahun 1, tahun 2 dan seterusnya lah. Okey, cikgu-cikgu, kita sebagai guru yang depan di SKP tu ada huraian-huraian penerangan tu, baca dan fahamkan. Okey. Tahun 1 kita ajar bundar. Okey, semua cakap susah. Memang kita ajar bundar. Tapi bukanlah bundar yang level sama dengan tahun 4, 5, 6 tu. Bundar ni bundar yang asas. Okey, kita kena fahamkan tu lah. Supaya anak murid pun tak rasa benda tu suatu yang susah dan boleh terima dengan baik. Okey, sebagai cikgu, konten, kandungan pengajaran tu adalah sangat penting. Okey. Kemudian yang matematik ni kena pelbagai strategi. Okay, sebab murid A tak sama penerimaan dengan murid B. Murid C tak sama penerimaan dengan murid A dan B. So macam mana kita sebagai cikgu kena cari, baca, banyak membaca, beli buku ke Google. Sekarang ni Google pun dah boleh dapat macam-macam strategi untuk kita ajar. Perkenalkan untuk murid strategi tu. Okay, sebab apa yang kita tengok operasi operasi darab dan bahagi. Okey, contoh operasi darab dan bahagi. Mungkin murid yang A ni dia boleh operasi bentuk lazim. Tapi murid B ni dia tak gunakan bentuk lazim. So tugas kita untuk memperkenalkan pelbagai strategi supaya setiap murid ni dapat kandungan yang kita nak ajar tu. Okey. Buku banyak dekat pasaran yang memperkenalkan pelbagai strategi untuk operasi asas tambah tolak darab bahagi tu. Adik-adik boleh cari dekat pasaran. Okey. Boleh dapatkan dan boleh belajar supaya kita boleh perkenalkan kepada anak murid kita nanti. Okey. Okey. Untuk strategi pengajaran, ada banyak strategi pengajaran sebenarnya kita dah buat dalam kelas sebenarnya. Tapi cuma kita tak tahu nama tu apa. Okey, semua dah buat dalam kelas masing-masing, cuma tak ditekankan nama. Mungkin step tu sama, cuma kita tak tahu, oh ini namanya jigsaw, ini namanya think pair solo, ini namanya gallery walk. Okey, kenapa kena buat strategi yang macam-macam ni? Kan? Sebab kita nak membina minat murid untuk belajar. Kita nak menghasilkan suasana kelas yang seronok, sebab bila murid seronok, murid akan mudah menerima apa yang kita ajar. Okey. Cikgu ni bukan dia nak
Kan kita jadi cikgu ni bukan kita nak kata murid bagi dapat faham matematik bagi 100 ringgit tak. Tapi kita seronok bila murid tu dah mula enjoy dengan kelas yang kita ajar. Okay. Satu kejayaan bila parent, ni apa yang saya kongsikan murid tu memang selalu tidur dalam kelas awal tahun. Tapi bila dah berapa 2 bulan, bukan dalam masa sehari 2 kita nak bina dia punya minat untuk belajar tu. Ambil masa sebulan 2 bulan. Kejayaan dia bila parent dia message, hantar gambar dia tengah buat latihan matematik kat rumah. Mak dia cakap, cikgu, ini memang pelik sebab dia memang tak minat matematik sebelum ni. Tapi itu dah merupakan satu kejayaan untuk kita sebagai guru pastikan murid ada minat untuk belajar matematik. Okay. So aktiviti yang pelbagai ni lah. Okay, aktiviti amalan terbaik yang kita buat ni lah untuk menarik minat murid untuk belajar dalam subjek yang kita ajar. Contoh sepertinya matematik. Seperti yang kita tahu matematik ni bila sebut je matematik, oh killer paper lah, matematik susah lah kan. Sebenarnya bila ada minat, insyaAllah anak murid kita akan boleh dapat apa yang kita belajar tu. Okay. So antara yang kita boleh buat dalam amalan terbaik pengajaran ni, seiring dengan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21, yang pertama sekali adalah round robin tu. Okay. Saya ambil yang PDPC abad ke-21 ni. Round robin tu macam mana? Adik-adik mesti dah mahir, saya pasti semua dah diperkenalkan dengan teknik-teknik ni. Okay, cuma kita nak terapkan dalam PDPC matematik. Okay, so round robin ni murid diberi tajuk, setiap orang keluarkan satu idea. Ni macam brainstorming lah. Seronok suruh murid keluarkan, tulis dekat whiteboard. Apa yang dia faham tajuk yang kita ajar. Contoh kita ambil tajuk yang contoh tajuk kebolehjadian, okey. So setiap tajuk tu ada dia punya term dia tu. Pasti, mustahil. Jadi murid boleh keluarkan apa yang mereka faham sebelum kita terangkan kandungan pembelajaran tu. Okey. Jadi mungkin kita dapat tengok murid yang banyak idea, banyak membaca, murid yang buat ulang kaji, okey. Jadi round robin ni kita boleh perkenalkan untuk melihat idea-idea murid lah. Okay. Kemudian rally robin ni adalah aktiviti yang kita boleh jalankan dalam secara berpasangan. Okay. Bagi tajuk dan anak murid kita berbincang secara berpasangan, kemudian berkongsi dalam kelas. Okay. Yang ketiga adalah rally coach, pun secara berpasangan bergilir-gilir menjadi coach. Ini kita boleh guna untuk macam mentor-mentee sebenarnya, okey. Murid yang lebih cepat faham akan membimbing murid yang lemah lah. Okey. Sebenarnya bila kita libatkan murid dalam kelas, murid ni sendiri dia akan rasa ada sifat tanggungjawab. Okay, nak membantu kawan. Macam mentor lah kan. Kita lantik murid yang cepat ni jadi mentor kepada murid yang agak lemah ni. Bagi kepercayaan pada dia. Okay, contoh sebab ni pengalaman kan. Kita ada murid yang laju. Kelas kan campur sekarang ni dah tak ada streaming. So ada murid yang memang laju. Jadi kita bagi dia tanggungjawab bimbing murid yang lemah. Awak nak bagi latihan kat dia, awak bagilah 2 soalan latihan. So itu tanggungjawab dia. Dia pun minat tau, dia jadi cikgu. Okey cikgu, hari ni saya nak bagi dia 2 latihan. 2 soalan mudah. Nanti saya semak. Boleh awak bagi latihan, kemudian awak semak. Dia seronok, dia rasa macam dia tu cikgu dalam kelas kan. Macam itulah yang kita buat dalam kelas. Untuk jadi coach murid yang pandai, yang cepat ni, jadi coach kepada murid yang agak lambat lah. Okey. Kemudian think pair share. Think pair share ni fikir, kongsi dengan kawan secara berpasangan, kemudian bentang ke dalam kelas. Okay, kemudian kita tengok think pair solo pun sama juga, kita bagi dalam kumpulan. Think pair solo ni mula-mula bagi dalam bentuk kumpulan, bincang dalam kumpulan. Contoh soalan penyelesaian masalah. Soalan penyelesaian masalah ni adalah soalan yang
memang bukannya susah sebab murid nak kena fahamkan ayat, nak kena keluarkan isi kandungan dan nak kena cari penyelesaian. Okey, waktu saya dapat peluang yang pergi ke Jepun tu, kita memang masuk observe PDPC, Matematik dan Sains. Okey, kita masuk observe PDPC, Matematik dan Sains. Kebetulannya waktu tu cikgu tu ajar soalan penyelesaian masalah tahun 2. Okey, so kita nak cari apa kelebihan teknik pengajaran yang diorang guna dengan Malaysia guna. Sebenarnya sama. Apa yang kita buat, itulah yang dia buat. Tapi yang kita nampak, yang dia buat tu lebih praktikal tau. Okey, soalan penyelesaian masalah. Dia keluarkan soalan. Whiteboard dia tu pun memang whiteboard yang canggih lah kan. Petak A4 boleh tampal dekat whiteboard tu kan. So dia keluarkan soalan penyelesaian masalah. Kemudian maklumat diberi tu, murid baca 2 kali. Kali pertama murid baca, kali kedua murid baca dan garis maklumat. Maklumat digaris dengan garis lurus. Okey, maklumat digaris dengan garis lurus guna pembaris. Soalan akan digaris secara beralun. Sebab dia nak bezakan maklumat dan soalan. Okey. Kemudian macam kita buat juga, keluarkan maklumat yang dah garis tu dan kenal pasti operasi apa yang diperlukan. Kemudian selesaikan masalah. Itulah sama juga macam yang kita buat. Cumanya dia bezakan maklumat dengan soalan. Okey. Kemudian kita boleh juga gunakan teknik jigsaw. Jigsaw ni macam mana Okay. Siapa tahu jigsaw ni macam mana? Ada tak? Adik-adik ni mesti terror sebab dia belajar kat IPG. Tahu tak teknik jigsaw ni macam mana? Untuk PDPC abad ke-21. Siapa boleh jawab nanti akak bagi hadiah. Buku pelbagai teknik pengajaran operasi asas. Nak tunjuk tapi tak ada kat sini sekarang, ada kat sekolah. Ada tak nak cuba jawab? Strategi abad ke-21, teknik jigsaw. Ada tak? Ada hadiah nak bagi ni? Tak ada, tak nak cuba jawab? Ada yang nak cuba jawab? Antara strategi yang kita boleh guna adalah strategi jigsaw. Jigsaw ni macam mana? Jigsaw ni, okey kita ambil tajuk contoh tajuk data. Okey, tajuk data kita ada mode, median, mean. Kita ada mode, median, mean. Kemudian apa tu? Purata kan? Mode, median, mean. Kemudian julat. Okey. So tajuk jigsaw ni kita bagikan kumpulan. Okey, kumpulan A definisi mode dan contoh mode. Kumpulan B definisi median dan bagi contoh median. Kumpulan C definisi mean, bagi contoh mean. Kumpulan D julat dan bagi contoh. Okey, kita pecah 4 kumpulan contoh Okey, kemudian jigsaw ni adalah kumpulan ni bila dah keluarkan tajuk masing-masing, dia akan bentuk kumpulan yang baru tau. Daripada kumpulan A, B, C ni, A, B, C ni akan jadi kumpulan yang baru pula. Campur daripada kumpulan A, B, C tadi. A, B, C, D tadi buat bentuk kumpulan yang baru. Okey, setiap kumpulan baru tu adalah ahli daripada kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C dan kumpulan D. Okey, kumpulan A tadi dia bincang pasal mode. Kumpulan B dia bincang pasal median. Kumpulan C dia bincang pasal mean. Kumpulan D dia bincang pasal julat. So bila dia masuk bina kumpulan yang baru, secara tak langsung setiap orang dalam ahli kumpulan tu membawa knowledge yang berbeza. Yang A ni bawa knowledge tajuk kumpulan yang dia dah bincangkan. Jadi jigsaw ni kita kumpul daripada kumpulan-kumpulan yang tadi tu, bentuk kumpulan yang baru dan kongsi apa yang dia telah bincang dalam kumpulan tu. So dalam masa tersebut, dalam masa yang sama, secara tak langsung, murid dalam kumpulan tu akan dapat keempat-empat maksud dan contoh tadi. Mode dapat, median dapat, mean dapat, julat pun dapat. Dalam bentuk kumpulan. Okey? Jadi kat situ masing-masing dah pegang
dia dah mahir dengan tajuk dia, so dia akan kongsi dengan kawan-kawan lain. Jadi kawan-kawan yang lain pun akan dapat ilmu yang baru. Okey? Bila semua kumpulan dah buat macam tu, dah dapat, barulah peranan kita sebagai guru memperkemaskan lagi apa yang mereka dah bincang dalam kumpulan. Okey. Kemudian kita boleh juga terapkan teknik give one get one. Macam mana tu teknik give one get one? Okey. Seorang bagi idea, bagi dekat kawan, kawan yang dia bagi tu kena bagi idea lain dekat dia. So dalam masa yang sama dah dapat 2 idea. Okey. Tu antara contoh give one get one. Contoh kita minta murid, okey cikgu nak awak bagi contoh, bagi tajuk kebarangkalian kan, contoh kebolehjadian kan, akhir sekali tu. Cikgu nak untuk tajuk, untuk kebolehjadian mustahil. Apa contoh-contoh kebolehjadian mustahil? So dia bagi satu contoh, dia pergi dekat kawan, kawan tu bagi satu contoh, kongsi. Kongsi dah dapat 2 contoh. Okay, pergi dekat kawan lain pula, kongsi idea tu. Kawan lain pula bagi satu contoh. So dah jadi 3, dapat 3 contoh. Macam itulah kita perkenalkan pelbagai contoh untuk tajuk kebolehjadian. Okay. Kemudian brainstorm. Proposal brainstorm ni kita bahagi kepada beberapa kumpulan, tajuk yang berbeza. Okey, kemudian kita bagi kepada beberapa kumpulan tajuk yang berbeza. Contohnya tajuk wang. Tajuk wang tahun 6, murid akan belajar untung, rugi. Harga jual, harga kos, untung, rugi. Apa lagi? Faedah, diskaun, rebate, bil, tukar perkhidmatan. So dalam tajuk dia punya subtajuk yang kecil-kecil tu kan. So bahagikan kumpulan, murid bincang tajuk yang berbeza. Okey. Kemudian dan bergerak ke kumpulan lain. Okey, tajuk yang bawa tajuk harga kos. Simple je harga kos kan. Okey, dia bawa ke kumpulan lain. So kumpulan tu akan dapat, kumpulan yang dia pergi tu akan dapat input tentang harga kos. Dia pula tukar dengan kumpulan yang kedua tu, yang kumpulan kedua tu bagi pasal harga jual. So dah ada pertukaran kandungan kat situ. Okey? Boleh Seterusnya paling antara yang kerap kita buat ni adalah gallery walk lah. Yang mana setiap kumpulan menghasilkan bahan, kita tampal dekat dinding kelas. Kemudian kita minta kumpulan yang lain bergerak, berjalan dan bergerak ke setiap hasil tu lah. Okay, baca dan letakkan grade sama ada bagus ke. Dia yang gradekan hasil kawan dia tu. Okay, jadi kawan kumpulan yang telah digradekan nanti boleh tengok lah kawan-kawan komen apa. Dia seronok sebenarnya baca kawan punya komen tu. Okay, bagus, baik. Kadang-kadang tu masa seronok nak gradekan kawan tu kan. Sebab aku boleh bagi markah lah dekat kawan. Macam tu. Kena bagi dia rasa seronok belajar tu kan. Okay. Antara to stay kita buat dalam bentuk kumpulan jugalah. Okay. Murid yang satu kumpulan 4 orang. Dalam 4 orang, 2 orang akan stay dekat meja, dia akan bergerak ke meja lain. Yang stay dekat meja tu akan explain jawapan pada kawan. Yang bergerak tu akan dapatkan input daripada kumpulan-kumpulan lain. Dan akhir sekali, contoh yang terakhir adalah hot seat. Hot seat ni macam mana? Hot seat ni, jadi hot seat tu adalah mentor kepada murid-murid lain. Okay, kita bagi dia tanggungjawab. Setiap murid ni kita bagi tajuk yang berbeza. Dia fahamkan tajuk. Jadi yang simple je, tak payah bagi murid yang rasa susah. Dia akan berada di hot seat untuk jadi guru kepada murid yang lain. Kemudian kita tukar orang lain pula, yang ambil tajuk lain pula. Okay, kalau boleh kita libatkan semua murid. Jangan kita bandingkan, oh murid ni tak ada lah, dia ni tak faham, dia ni lemah lah. Jangan. Sebab kelebihan lain-lain. Okay, kalau murid yang agak lambat sikit daripada murid yang laju, kita bagilah tajuk yang simple sikit. Tapi kita pastikan dia rasa dia tu penting di dalam kelas. Okay, jangan abaikan
Walaupun murid tu lemah, kita bagi yang simple. Okay, dia tahu dia ada peranan dalam kelas dan pastikan dia rasa dia pun penting dalam kelas. Baru dia rasa seronok nak belajar. Okay. So ada sikit lagi. Apa yang penting yang kita bawa dalam kelas. Setiap kali langkah masuk ke kelas tu, bersedia seperti kita akan di-observe setiap kali kita masuk ke kelas. Okay. Kita ni kalau asal ada orang datang observe mengejut, ready kan kita setiap kali masuk kelas macam tu. Okay. Apa yang kita boleh buat? Takkan hari-hari nak bawa barang sebekas, sebakul tu kan macam praktikal tu. Bukan macam tu. Kita adakan satu set bahan yang kita boleh mudah untuk kita bawa ke kelas setiap hari. Contoh, senang je. Yang pertama sekali pastikan ada A4 paper kosong. Okay, A4 paper kosong tu boleh bawa setiap kali masuk kelas. Ready lah kalau murid satu kelas 37 orang. Kat sini murid ada sampai 42 orang satu kelas. Okay. Macam sekolah saya kat sini, murid kami ada 2,000, pecah 2,000 untuk satu sesi. Tahun 6 juga ada 7 kelas. Jumlah murid tahun 6 saja 267 orang. Memang banyak. So, yang masuk kelas, yang pertama adalah okay. And kalau kita tengah mengajar, tiba-tiba ada orang datang, sini dekat, tiba-tiba je ada orang datang buat, ada orang datang pantau. Kita guna A4 paper tu kita boleh guna buat macam-macam aktiviti. Contoh kan, ini contoh. Yang kedua adalah senarai nama murid. Nak lagi cantik, senarai nama murid ni gunting, letak dalam kotak. Labelkan nama kelas. Okay. Contoh kelas 6 ikhlas. Okay, dalam kotak tu ada senarai nama murid 6 ikhlas. Jadi dalam kelas, okay, anytime kita nak guna, nak minta tolong, nak minta murid jawab soalan. Kita boleh cabut senarai nama kelas. Kita boleh kawan-kawan cabut. Okay, siapa yang nak jawab hari ni? Okay, bagi kawan cabut. Dia cabut dapat nama kawan dia pun seronok. Itu je, simple je nak bagi anak murid kita seronok ni. Okay. Ataupun yang ketiga, kita sediakan kad nombor. Kecil je, tak payah buat besar-besar. Kecil je kad nombor. Laminate supaya boleh tahan lama. Akak punya bahan, saya punya bahan praktikal sampai sekarang ada lagi yang saya guna. Sebab daripada praktikal tu memang kita buat, kita laminate. Masa praktikal tu kongsi dengan kawan-kawan beli mesin laminate, beli printer yang boleh photostat waktu tu tahun 2009 tu kan. Share duit dengan kawan-kawan beli sebab kita buat bahan praktikal yang sampai sekarang masih boleh guna lagi. Memang sampai sekarang kita guna, okey? Sediakan kad kecil, nombor 1 sampai 6. Okey? Untuk apa? Laminate kan? Buat dalam yang 5-6 set. Sebab kalau murid ramai, nak pakai banyak set. Buat dalam 5-6 set. So, bila masa kita nak buat aktiviti berkumpulan, okey, waktu tu kita tak ada PKP tu masih boleh aktiviti berkumpulan kan? Kita just edar kad 1 sampai 6. Okay, so dah dapat bentuk 6 kumpulan. Murid yang pegang kad 1 duduk dalam kumpulan 1. Murid yang pegang kad 2 duduk dalam kumpulan 2. So benda tu bukan nak masuk kelas baru buat. Kita dah boleh buat dan boleh guna bertahun-tahun kad tu. Okay, yang seterusnya kad warna. Sediakan, tak payah buat pun, ambil kertas A4 yang warna merah tu, gunting kecil-kecil, laminate. Buat kad warna, banyak warna, contoh ada 6 color. So nak pelbagaikan, kita agihkan color tu, kad warna tu pada murid. Okay, yang dapat kad merah, kumpulan merah. Yang dapat kad hijau, kumpulan hijau. Yang dapat kad biru, kumpulan biru. So kita jimatkan masa. Okay, dan pergerakan tu lebih sistematik lah. Okay, tak adalah kita baru nak bagi nak kira dalam kelas, baru nak arahkan murid. Okay, siapa yang dapat tu? Okay, so kita agihkan kad tu. Okay. So rasanya itulah antara yang saya bawa masuk kelas. Kertas A4, senarai nama murid, kad 1 sampai 6 ataupun kad warna tu boleh bawa bergili-gili. So in case kita dapat idea tiba-tiba kan mengajar kan, tiba-tiba kita plan, oh nak ubah sikit lah, nak guna ni lah. Bahan tu memang kita dah bawa. Okay. Rasanya itu sahaja untuk saya kongsi sebelum saya akhiri ni. Untuk adik-adik yang saya dapat tahu semester 7, semester 8 kan, tak lama lagi nak habis, nak posting. Okey, 3 tahun yang pertama
nak ceritalah sebab saya pergi dengan taklimat untuk laluan Kerjaya Cemerlang. Adik-adik 3 tahun yang pertama, daripada tahun pertama posting tu, sediakan bahan, kumpul, sediakan file, sediakan file, letak CJ file tu supaya dalam masa 3 tahun nanti adik-adik boleh mohon untuk laluan guru cemerlang. Okay. So itu sahaja saya rasa untuk perkongsian petang ni. Tak ada banyak pun, sikit. Saya rasa ada ramai lagi yang lebih hebat. Cuma sekadar nak berkongsi apa yang boleh untuk adik-adik buat semasa posting bergelar guru nanti. InsyaAllah, dan saya yakin adik-adik ni akan jadi yang guru yang lebih hebat. Akan jadi guru yang lebih cemerlang. Okay, yang penting sekali niat kita. Okay, niat kita nak melahirkan anak murid yang anak murid yang cemerlang. Itu saja, Doktor. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Muspirah. Mungkin ramai di antara kita tertanya-tanya kenapa keluar nama Zuraini Darus. Okey, sebenarnya Cikgu Muspirah menggunakan komputer kakaknya. Okey, so tak apa. Asalkan ilmu yang disampai dapat sempurna lah, dapat sempurna disampaikan kepada kita semua. Tapi kan Doktor, ya. Kita masuk kelas pun macam tu kan, ready LCD, laptop tiba-tiba tak jadi, so kena ada plan B. Ya, betul. Okey, ilmu yang disampaikan tu sangat bermanfaat, terutama kepada bakal-bakal guru kita yang akan menempuh alam pekerjaan tak lama lagi untuk semester 7 dan juga semester 8. Harap ambillah manfaat yang disampaikan oleh Cikgu Muspirah tadi di atas pengalaman-pengalaman beliau yang luas, bolehlah dijadikan contoh. Baik, okey. Terima kasih Cikgu Muspirah. Baik, untuk slot yang kedua kita tampilkan seorang lagi ahli panel yang juga berpengalaman luas dalam bidang sains ya. Jadi Doktor, tak dapatlah, tak jelas, tersangkut. Rasanya ada sedikit masalah teknikal. Okey, mungkin gangguan daripada line internet kot. Boleh dengar tak? Sebab saya tak dengar Doktor Yati, saya tak dapat dengar. ada problem sedikit. Sorry ya. Okey, dah jelas. Okey, sekarang clear? Sekarang clear? Okey, clear Doktor. Okey, baik. Okey, pendidikan awal sebelum ini beliau Cikgu Afifi ni di Sekolah Kebangsaan Abu Bakar, Mentakat Pahang, kemudian Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia, Teluk Intan Perak. Kemudian melanjutkan pelajaran Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Azlan Shah, Perak, dan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perak, Teluk Intan. Kemudian beliau terus melanjutkan pelajaran ke IPG Kampus Perlis semasa persediaan PPISMP kalau sekarang ni, dan PISMP pula di IPG Kampus Darul Aman dalam ijazah sarjana muda perguruan sains. Okay, pengalaman mengajar beliau
dikira sebagai balik ke asal ya, ke lubuk ya, iaitu beliau mengajar di sekolah kebangsaan Kampung Bahagia, di mana sekolah beliau belajar semasa di sekolah rendah Tahniah. Okey, dan selama 9 tahun tidak berpindah-pindah ya. Okey, beliau juga pernah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang iaitu APC pada tahun 2014 dan juga merupakan ikon guru muda daerah Hilir Perak tahun 2018 dan sekarang guru Adiwira Negeri Perak mulai 2019. Tahniah. Okay, dari segi penglibatan juga beliau merupakan guru advokasi emas Prok Asia. Yang ni kita minta nanti beliau terangkan 2016 hingga 2018. Kemudian juga aktif, orang kuat ni, naib Presiden Kesatuan Rugby Negeri Perak, naib Presiden Majlis Belia Daerah Hilir Perak, penolong Pesuruhjaya Pengakap. Dan beliau juga merupakan seorang YouTuber dalam YouTube Afifi Arif dan juga Facebook Science Tube Mr. Afifi. Okey, daripada pengalaman beliau, kita rasa banyaklah yang beliau boleh berkongsi bersama kita. Beliau dikendaki mengupas tajuk amalan terbaik dalam PDP Sains. Ya. Okey, dipersilakan Cikgu Afifi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua ya. Saya harap suara saya jelas ya. Ya, jelas. Okey, terima kasih yang berusaha Dr. Yati, Dr. Ajan Nur Hayati, lecturer-lecturer lain kalau ada, dan juga semua student-student yang saya kira hari ni kita punya audience student ya, Doktor ya. Kebanyakannya ada juga cikgu, ada ramai juga cikgu. Kebanyakannya adalah doktor, student-student dan juga mungkin ada cikgu dan sebagainya sebab kita pun dah hebahkan link ni ke luar. Jadi tajuk yang diberi hari ini adalah amalan terbaik PDPC Sains dan Matematik. Jadi saya hari ini ingin mengupas sedikitlah, bukanlah banyak sebab bukanlah nak mengajar tapi lebih kepada nak berkongsi. Sebab pengalaman pun tak banyak, baru 9 tahun. Tetapi untuk adik-adik yang baru nak posting ataupun baru nak praktikal, mungkin boleh kita kongsi pengalaman-pengalaman yang kami saya, Cikgu Mus dan juga orang lain yang dah lalui. Sebab yang kita tahu sekarang ni zaman pendidikan dengan sebelum ini amat berbeza kalau kita kira zaman kita dulu, kita dididik dengan mungkin ada yang setengah dididik dengan cara yang berlainan. Zaman dulu kita tak ada teknologi macam ni, kita boleh tengok internet, kita tak ada Google Meet, kita tak ada online learning dan sebagainya. Itu dulu. Tapi sekarang ni nak tak nak kita kena menguasai beberapa kaedah dan juga beberapa jenis cara untuk memastikan PDP kita berada di tahap yang terbaik. Okey, jadi tadi Cikgu Mus pun Cikgu Musfira dah kupas banyak sebenarnya tentang kebanyakannya daripada kaedah-kaedah dan juga amalan Pak 21, iaitu pembelajaran abad 21. Jadi saya pun tidaklah ingin mengupas panjang sangat tentang 421 ni sebab kita guna, tetapi saya hari ni saya lebih nak berkongsi kepada amalan saya sendiri. Sebabnya kalau ikut 421 ni memang banyak. Lebih kurang kalau kita nak kira ada sampai diorang boleh senaraikan sampai 47 kaedah 421 yang kita boleh gunakan dalam kelas. Tetapi yang penting anda kena tahu adalah audience kita, siapa yang kita ajar. Jadi manusia ni tak sama setiap sekolah berlainan. Kita pergi kalau adik-adik pergi praktikal pun mungkin si A dapat sekolah kecil, seorang ni dapat sekolah besar. Jadi setiap student berlainan, fasiliti berbeza, kemudahan berbeza dan sebagainya. Jadi kita sahaja yang tahu apa yang kita perlukan dan bagaimana kita nak mengadaptasi ataupun kita mengatasi masalah-masalah yang timbul. Jadi amalan terbaik ni tadi Cikgu Musfirah pun dah kupas apa dia definisi amalan terbaik. Jadi saya tak nak kupas lagi, cuma saya nak terangkan sedikit. Sebenarnya amalan terbaik ni juga bukanlah kata terbaik untuk semua,
tetapi amalan terbaik untuk diri kita dan juga audiens kita. Sebagai contoh, mungkin Cikgu Musfirah dia berada di sekolah Putrajaya. Kita tahu dah dia punya audiens tu mungkin anak-anak yang hebat. Dia punya murid dia well prepared datang ke sekolah, dengan English dia bagus, dengan dia punya knowledge dia knowledge asal dia tu pun banyak dan sebagainya. Jadi berbeza dengan sekolah-sekolah yang kecil. Jadi untuk itu amalan terbaik yang definisi pada saya adalah amalan apa yang kita buat yang kita dapat memastikan murid kita faham apa yang kita ajar, dan juga kita dapat mengatasi apa masalah yang kita hadapi semasa kita mengajar. Baik, yang pertama sekali, satu saja saya nak kupas tentang Part 21 tadi, iaitu yang banyak saya gunakan dalam PDP Sains. Jadi saya rasa dalam sekarang ni audiens kita ada 51. Saya rasa mungkin ada guru sains yang berada dalam list ini. Dan kali ni pula kita punya session pun sebenarnya macam bercakap sorang-sorang. Jadi kalau kata ada apa persoalan ataupun anda nak mencelah, boleh. Sebab biasa kalau kita live, kita boleh baca komen kan. Dia ni kita ada chat. Saya tahu murid student ni pun semua segan sebab lecturer ada dalam ni. Jadi dia tak berani nak tanya bukan-bukan kan. Okey, jadi yang pertama yang saya gunakan based on Part 21 untuk PDP Science, yang biasa saya gunakan adalah Gallery Walk. Sebab apa Gallery Walk? Sebab Gallery Walk ni yang kita dapat membawa murid untuk melihat contoh yang lebih baik ataupun contoh yang kurang baik daripada apa yang mereka buat. Okay, sebagai contoh. Tapi Gallery Walk ni dia tak sesuai. Dia bukannya sesuai untuk semua tahap. Ada setengah tu dia sesuai untuk Gallery Walk ni mungkin dia lebih sesuai kepada murid yang lebih dewasa. Contohnya macam tahun 2 dan 3 ke atas. Okay, untuk tahun 1 mungkin anda akan menghadapi sedikit masalah. Kalau anda tak familiar dan juga anda tak boleh kontrol kelas anda. Sebab murid tahap 1 ni dia very aktif. Jadi kalau kata anda boleh kawal, Gallery Walk adalah antara yang berguna untuk anda. Baik, macam mana Gallery Walk ni dijalankan? Apabila mereka menjalankan aktiviti sama ada berkumpulan ataupun individu. Dia tak semestinya kalau anda baca definisi kaedah Part 21 tu, anda mesti ikut sebiji dia punya kaedah. Contoh macam dia kata, okey, kalau kata Gallery Walk, aktiviti mestilah dijalankan secara berkumpulan, anda pun nak berkumpulan juga. Aktiviti dijalankan, kemudian murid ini datang ke meja murid sebelah, kemudian melihat hasil dan sebagainya. Jadi tak semestinya kita ikut. Tak semestinya kita ikut satu-satu apa kaedah Part 21 itu, tapi kita boleh manipulasi ataupun kita boleh sesuaikan dengan keadaan murid kita sendiri. Itu yang paling penting yang anda kena tahu. Okay? Jadi untuk Gallery Walk ni biasanya kita akan buat untuk tengok murid anda. Kalau kata anda boleh buat secara individu, anda boleh buat individu. Kalau berkumpulan pun boleh juga, tiada masalah. Dan kemudian apa yang penting adalah Gallery Walk ni ialah mereka dapat melihat hasil kerja kawan-kawan mereka. Contohlah kalau kata kita untuk sains, kita minta murid melukis gambar piring Petri, ataupun kita nak melukis katalah tumbuh-tumbuhan, pokok keembung. Jangan terkejut kalau bila kita minta murid untuk melukis ataupun melakar sesuatu, jawapan mereka adalah tak tahu. Cikgu, saya tak tahu nak lukis. So jangan terkejut. Jadi bila kita hadapi masalah-masalah sebegitu, bila dia kata tak tahu, takkan kita nak biarkan dia tak tahu. Jadi penyelesaiannya kita boleh menggunakan kaedah Gallery Walk ni untuk mereka berjalan dan juga melihat hasil kerja rakan-rakan mereka. Jadi secara tak langsung bila dia tengok kawan dia boleh buat, jadi dia pun rasa tak susah mana pun. Dia kadang-kadang bila kita tunjuk gambar dalam buku teks, memang dia kata cantiknya pokok keembung contohnya kan, subjek tahun 2 contoh sains kan. Kita minta dia lakar untuk melukis dan melabelkan yang mana satu daun, yang mana satu akar. Tetapi kadang-kadang murid ini dia tak semestinya dia pandai melukis. Dia ingat bila kita bagi arahan nak melukis ataupun melakar, kita nak macam dalam buku teks. Tapi sebenarnya lakaran ini adalah bebas. Okey, asalkan dia tahu yang mana bentuk. Janganlah daun bentuk macam bunga, akar bentuk macam tanah. Itu mungkin kita kena betulkan lah. Tetapi apabila mereka lihat hasil kerja rakan mereka yang seakan-akan
Dan juga kita kata okey macam ni boleh, macam itu boleh. Jadi dia secara tak langsung dia akan meningkatkan dia punya confident level dia untuk mula melukis sendiri, untuk mencuba. Dan kita kena bagi dia belief system dia, percaya bahawa apa yang dilukis tu sebenarnya boleh diterima. Bukan seperti dia nak lukis sebiji macam dalam buku teks. Kita bagi arahan, kata kamu kena lukis lakarkan pokok kembung, kita nak, dia ingat cikgu ni nak macam dalam buku teks. So sampai bila-bila pun dia takkan mampu ataupun dia takkan mula mencuba untuk membuat aktiviti yang dijalankan. Jadi bila dia tak membuat kerja, jadi itu akan jadi masalah kepada anda. Sebab apa? Sebab nanti dia akan kacau kawan dia akan pergi bersembang dengan kawan lain, dia akan tengok dia akan kacau kawan dia. Jadi susah untuk kita kontrol kelas tersebut. Baik, itu daripada segi gallery walk lah. Okey, baik. Yang seterusnya, kalau saya nak yang kedua, apa yang saya amalkan adalah apabila kita berada di sekolah, kita kena gunakan kelebihan yang ada di sekolah masing-masing. Saya lebih suka menggunakan real product and real situation. Okey, objek maujud tak maujud dan juga situasi yang sebenar. Okey, saya beruntung sebab saya sekolah saya doktor cakap 9 tahun saya tak berpindah, rezeki alhamdulillah lah. Masih lagi tak ditukarkan. Sekolah saya ni agak ada 4 bangunan, kemudian daripada segi landscape banyak tumbuh-tumbuhan, banyak objek-objek yang berada di sekeliling sekolah. Jadi saya apabila kelas sains, saya lebih suka membawa murid keluar kelas, okey, untuk melihat real product and real situation. Sebagai contoh, untuk topik tahun 1, tahun 2 contohnya kan. Dan juga tahun 3, mereka ada belajar topik tentang tumbuhan, mereka belajar tentang haiwan. Okey, jadi benda yang semudah itu, apabila kita mengajar dalam kelas, contohnya tunjuk video, kadang-kadang dia orang tak seronok. Murid kalau ada setengah sekolah macam Cikgu Musfirah, 42 orang satu kelas, 37 orang satu kelas. Macam sekolah saya ada 32 ke 38 murid dalam satu kelas. Jadi bila anda nak menghadapi murid-murid tahap 1 ni, contoh ni tahap 1, anda mungkin tak boleh nak kawal keseluruhan sebab mereka ni tengah aktif. Jadi apa yang boleh anda buat adalah anda bawa mereka keluar, tetapi anda kena tahu bagaimana hendak mengawal tingkah laku, mungkin bagi kumpulan. Apa yang saya buat, apabila contoh saya nak mengajar subjek tumbuh-tumbuhan, saya membawa mereka keluar dalam barisan dan bentukkan kumpulan, dan di samping itu mesti bawa buku tulis dan juga pensel dan warna. Okey, bekas pensel dan juga warna. Jadi apabila mereka membawa benda ini, sekurang-kurangnya mereka dah tahu dalam kepala, dalam minda dia orang dah tahu mereka akan diberi tugasan. Okey, jadi itu yang saya sematkan sebab dia orang bukan nak berjalan sahaja. Kita bukan nak bagi dia orang pergi buat lawatan sekeliling sekolah secara suka-suka. Okey, kita nak bagi dia orang pergi ke lawatan ke luar kelas, luar bilik darjah, dan juga berserta dengan satu tugasan yang akan diberi. Jadi secara automatik dalam kepala dia orang akan fikir, okey, apa yang dia orang lihat, dia orang kena ingat ataupun dia orang kena tahu betul-betul supaya sebab lepas ini cikgu nak bagi tugasan. Jadi bila saya bawa keluar, di situ kita boleh tunjukkan contoh pokok bunga yang betul, struktur tumbuh-tumbuhan yang betul. Kebetulan pula dekat sekolah saya ada taman herba. Jadi tapi janganlah cikgu anda bandingkan pula kan. Untunglah cikgu kan. Cikgu ada taman herba, sekolah saya sekolah kecil tak ada. Tapi gunakan apa yang ada di sekeliling anda dulu. Kalau dah tak ada sangat, sekolah tu tinggal bangunan aja, jadi kenalah inisiatif lebih sikit, bawalah pokok daripada rumah ke dan sebagainya. Jadi saya rasa jadi yang saya nak tekankan adalah kita gunakan dulu apa real product and real situation yang berada di sekeliling kita. Sebagai contoh, haiwan pun sama. Dekat sekolah biasanya kucing mesti ada. Jadi kucing itulah jadi bahan eksperimen kita. Burung. Kebetulan pula sekolah saya pula ada taman burung. Bukanlah besar sangat kan, kecil. Nanti ada pula yang cakap, tengok taman herba ada, taman burung ada. Untung betul sekolah saya kan.
Tapi itulah yang kita nak gunakan apabila ada sesuatu benda di sekolah kita, kita gunakan sebagai satu alternatif ataupun sebagai satu pemudah cara untuk kita mengajar. Tak payah susah pun. Kalau contoh kita boleh tengok, contoh kita nak mengajar topik magnet. Okey, kita ambil magnet, jangan duduk dalam makmal tetapi kita keluar. Okey, pergi test magnet dekat apa tiang ke ataupun dekat besi, dekat apa tapak perhimpunan ke dan sebagainya. Jadi secara tak langsung murid ni dia takkan berada dalam lingkup kelas sahaja. Dia akan rasa lebih terbuka, dia akan rasa lebih seronok. Tetapi yang paling penting sebelum anda bawa ke keluar kelas adalah anda mesti tahu bagaimana hendak mengawal murid anda. Kalau anda masuk terus anda nak bawa keluar, saya rasa it will be a disaster untuk anda. Dan jika masa itu anda praktikal, anda ada pencerap datang, mungkin akan memusnahkan masa depan anda lah kan. Okey, jadi anda kena tahu ya, perkara penting sekolah rendah. Kalau anda posting sekolah rendah, yang pertama sekali anda kena tahu bagaimana hendak mengawal murid anda. Biar apa yang saya buat sebelum ini, saya akan gunakan 2 ke 3 minggu yang pertama awal persekolahan untuk menerapkan bagaimana hendak mengawal mereka. Once kita dah dapat cara mengawal murid, selepas itu apa juga aktiviti, contoh dalam PDP kita nak buat, kita nak bawa dia orang keluar ke, nak bawa pergi perpustakaan ke, kita nak bawa dia orang pergi makmal komputer ke, even kita nak buat eksperimen dalam kelas akan menjadi lebih mudah. Jadi itu yang kita kena ingat, bukan hanya konten semata-mata tetapi kemahiran untuk mengawal murid-murid tersebut. Okey, jadi kalau kata kita punya konten banyak, kita nak ajar, kita punya skill banyak. Contoh macam 421 dia, hot seat lah, gallery walk lah, apa I-Think, peta I-Think lah, think, pair, share sebagainya. Anda ni banyak konten anda nak guna, tetapi kalau kata anda tak boleh mengawal kelas anda sendiri, maka segala konten tersebut, segala skill tersebut pun tak akan dapat digunakan dengan baik. Yang itu yang anda kena ingat. Okey, jadi yang kedua tadi, yang pertama tadi saya katakan saya guna gallery walk, yang kedua adalah real product and real situation. Okey. Jadi saya juga agak bertuah kerana sekolah saya mempunyai pelbagai agak besar juga sekolah saya, ada court tenis kan, bukanlah nak menceritakan sekolah saya bagus, tapi rezeki berada di sekolah sebegitu. Okey, dekat sekolah saya pun ada pokok, apa kita panggil pokok ru tu kan, ada kan. Lepas tu kita ada pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan, ada orang tanam lah, kemudian haiwan pun selain daripada kucing ada juga apa lagi burung. Okey, jadi benda-benda tu kita gunakan sebagai kita punya alat bantu mengajar di luar daripada apa yang kita dah tahu. Okey, sorry. Okey, baik. Seterusnya, yang ketiga yang saya biasa gunakan adalah teknik visualisasi. Ini teknik ni saya bagi nama sendiri. Okey, bukanlah kata ada dalam silibus ke, ada dalam mana. Actually dia bukan teknik sangat, tapi lebih kepada tools, alatan yang mana kita boleh gunakan untuk memudahkan kita punya aktiviti PDPC. Okey, visualisasi, senang je ayat dia. Okey, apa dia visualisasi? Saya menggunakan visualizer untuk mengajar sains. Sebab kita tahu, anda perlu tahu bahawa murid-murid ni, terutama kalau anda mengajar tahap 1, apa masalah yang paling utama adalah mereka ini kurang lagi kemahiran menulis, kurang lagi kemahiran membaca. Okey, anda bayangkan untuk bahasa Melayu, mereka masih lagi belajar bagaimana nak menulis A, B, C, tetapi dalam sains anda nak terus mengajar dia orang ini pokok. Pokok menghasilkan apa, membebaskan oksigen, manusia menyedut karbon dioksida kan. Jadi pokok membebaskan betul lah, pokok membebaskan oksigen, manusia membebaskan karbon dioksida. Agak-agak kalau kata murid yang masih lagi bertatih nak menulis, nak membaca, kalau kita terangkan terus, kita terus mengajar, adakah kita dapat mencapai matlamat pengajaran kita? Terutama kalau murid tahap 1 contohnya kan. Anda nak buat peta minda. Okey, anda tuliskan pokok yang tidak berbunga. Anda buat I-Think, peta I-Think kan, peta minda.
Anda kata, okey, sila senaraikan pokok yang tidak berbunga. Murid ni tulis pun tak reti, membaca pun tak reti, mengeja pun masih lagi ada masalah. Jadi macam mana anda harapkan untuk mereka membuat satu peta minda? Jadi semestinya kalau anda pernah mengalami situasi ni, saya rasa anda mesti stress level anda akan tinggi. Jadi apa ya, saya mengalami masalah ni apabila saya ada kelas yang saya mengajar murid tahap 1. Jadi apa yang saya buat untuk mengatasi masalah ini adalah saya menggunakan teknik visualisasi ataupun saya menggunakan alatan visualizer. Bukan alatan visualizer yang anda tengok beli dekat kedai yang 2000 lebih, 3000, tidak. Visualizer ni adalah semudah anda menggunakan handphone anda sendiri. Ada cara dia, saya tak adalah nak mengajar cara nak menggunakan handphone untuk buat visualizer. Anda boleh search dekat Google ataupun anda search dekat YouTube. Sekarang ni banyak orang buat tutorial bagaimana nak menggunakan handphone untuk menjadikan sebagai visualizer. Okay? Ataupun anda boleh menggunakan webcam sebagai visualizer. Tapi kalau anda mampu, bolehlah anda beli visualizer. Saya pun sebelum ini saya menggunakan visualizer daripada webcam sendiri. Okay? Kerana apa? Apa yang penting adalah bila kita ada visualizer tersebut, okay, kita dapat menunjukkan situasi sebenar, bagaimana cara menulis yang sebenar, bagaimana cara melukis yang sebenar, selain daripada kita menggunakan papan putih. Okay? Kalau anda tak pernah pergi praktikal, anda mungkin tak jumpa masalah ni. Tapi kalau anda dah pernah pergi praktikal, kebetulan anda dapat pelajar tahun 1 ataupun tahun 2, yang mana masih lagi belajar menulis, belajar mengeja, anda akan perhatikan bila anda menulis hari di papan putih contohnya kan. Hari ini hari Khamis, tarikh 3 September 2020. Kemudian anda kata okey, tajuk hari ini adalah tumbuhan. Kemudian anda lukiskan di tengah. Anda tulis, anda nak buat peta minda, anda tulis itu pokok bunga, pokok yang tidak berbunga. Kemudian anda buat cambahan kan, peta minda. Dan apabila anda minta murid meniru apa yang kita buat, sudah pasti mesti akan berlakunya satu masalah di mana murid ni dia akan tulis di atas garisan, kemudian dia punya bulat tu, contoh dia kata pokok tidak berbunga tu, dia bukan biasa kita tulis dekat tengah baru kita boleh buat cambahan kan. Dia akan tulis dekat atas. Jadi dia tak boleh nak tarik ke atas, dia tarik lagi sampai ke tarikh tersebut kan. Jadi anda akan jumpa benda-benda macam ni. Jadi apa yang saya buat adalah saya menggunakan visualizer ni, okay, dan juga saya ambil buku tulis murid tu sendiri. Tapi bukan buku tulis murid lah, buku tulis saya sendiri sebagai buku conteng. Okey, dan saya letakkan di bawah visualizer dan saya sambung ke projektor. Okey, dan projektor akan memaparkan di depan tu bukan papan putih tetapi buku mereka yang sebenar. Jadi, bila kita tunjukkan buku yang sebenar, bila kita menulis, mereka akan tahu, oh, rupanya bukannya tulis dekat atas tapi tulis dekat tengah. Jadi secara tak langsung dia orang boleh bayangkan terus sama macam apa yang dia orang buat. Itu penting. Anda akan kalau anda dapat murid yang dah memang sedia pandai, tak ada masalah. Tetapi kalau untuk tahap 1, kalau anda dapat masalah ni, anda dapat murid tahap 1, anda mungkin akan berdepan dengan masalah ni. Even ada setengah murid tahap 2 yang masih lagi ada problem ni. Dia orang tak tahu sebab dia orang tak pernah buat peta minda, dia orang tak pernah melakar. Jadi dia orang tak tahu. Jadi apabila kita ada alatan ini, visualizer, ataupun anda boleh gunakan handphone dan sebagainya untuk menunjukkan visual yang sebenar apa yang mereka perlu buat, jadi masalah ini dapat diatasi. Dan saya dah gunakan pada murid saya dan saya dapat mengatasi masalah tersebut. Alhamdulillah lah. Jadi saya tak adalah stres sangat kan. Sebelum tu dulu stres. Bila saya suruh tulis, so kita terpaksa buang masa untuk cek satu murid dan kita terpaksa habiskan masa untuk membetulkan sahaja. Bukannya untuk mengajar tapi kita lebih kepada untuk membetulkan. Jadi kita punya konten hanya dapat sedikit sahaja kerana kita terpaksa membuat banyak pembetulan secara personal. Tetapi kalau anda gunakan alatan seperti visualizer itu, anda boleh terus, jadi murid terus nampak, oh tu buku dia dekat depan tu buku dia. Oh jadi cikgu tulis betul-betul atas garisan. Oh saya pun mesti tulis atas garisan macam cikgu buat.
cikgu tulis pokok tidak berbunga, buat bulatan tersebut di tengah buku. Jadi saya pun akan buat di tengah buku. Jadi kesalahan tersebut dapat dikurangkan. Masa kita akan menjadi lebih jimat untuk kita lebih fokus kepada konten apa yang kita nak ajar. Sebab anda kena ingat, untuk tahun 1 sains dah mula diajar, tetapi ada setengahnya masih lagi tidak boleh menulis dan juga membaca dengan betul. Jadi itu adalah antara beberapa masalah yang mungkin anda akan hadapi. Dan ni bukan nak cerita kelebihan pula, tapi saya alhamdulillah baru-baru ni sekolah saya mendapat satu smart board. Satu smart TV yang mana dalam tu ada diinstall dengan Windows 10 dan kemudian dia mempunyai kebolehan touchscreen. Dan smart board tersebut saya niat nak tunjuk tapi saya tak lupa pula nak ambil gambar. Baru dapat bulan lepas. Jadi bila adanya smart board tersebut, dia boleh menggantikan papan putih dan dalam itu very very interaktif. Jadi kalau esok anda pergi sekolah, kalau anda boleh cari sponsor, bolehlah belikan satu dan ia amat membantu sebab dia pun ada visualizer sendiri dan sangat mudah. Tapi harga dia mahal sikit lah. Harga dia dekat RM20,000. Jadi kalau saya bukanlah suruh beli, tapi anda cuba gunakan alternatif apa yang ada untuk memudahkan kita punya pengajaran dan pembelajaran. Baik, seterusnya. Kalau saya rasa saya tak laju sangat kot. Okay? Jadi saya harap anda dapat apa yang point yang saya bagi petang ni. Kalau ada soalan nanti Q&A nanti anda boleh tanya dan saya akan kongsikan. Mungkin ada saya terlupa nak kongsi, saya boleh kongsikan selepas ini. Seterusnya untuk tahap 2. Okey, untuk tahap 2 saya sebenarnya baru mendapat ilham dan baru mendapat, saya pun banyak belajar daripada guru-guru otai yang lain ya. Terutama kalau di Kedah kita ada guru cemerlang sains Cikgu Helmi yang mana banyak sangat berkongsi teknik-teknik dalam pelajaran sains dan saya tertarik dengan penggunaan Flip Classroom. Okey, dan saya telah cuba untuk menggunakan Flip Classroom ini dalam saya punya pengajaran. Kalau ada yang tak tahu, Flip Classroom adalah lebih kepada penggunaan video. Okey, di mana kita menyediakan bahan awal sebelum kelas kita dan kemudian kita meminta murid untuk melihat dulu apa yang kita nak ajar supaya mereka ada pengetahuan awal sebelum mereka masuk ke kelas mereka untuk belajar. Dan di situ kita dapat menjimatkan masa untuk mendedahkan konten dan kita dapat lebihkan masa untuk aktiviti kolaboratif bersama. Okey, kalau anda masih tak tahu, anda boleh Google lagi macam nama doktor ada cakap tadi, Cikgu Tube. Ini adalah fenomena baru. Cikgu Tube ini dibangunkan oleh bahagian teknologi pendidikan KPM. Kalau anda boleh, kalau anda nak tengok, anda boleh buka cikgutube.net, tak silap saya, cikgutube.net. Di situ banyak mengumpulkan guru-guru yang akan membuat bahan dalam bentuk video untuk pembelajaran kendiri murid-murid. Saya tertarik dengan cara ni sebelum ni, dan kalau anda tengok di belakang saya ni pun green screen ya. Ni saya sebenarnya dekat rumah tapi saya banyak gunakan green screen ni. Tapi belakang ni bersepah sikit, jadi saya menggunakan kelebihan green screen ni lah untuk cover sikit belakang rumah saya ni kan. Jadi green screen ni pun adalah salah satu teknik yang mana saya percaya anda pernah mungkin selepas daripada PKP ni, satu norma baru di mana kita banyak menggunakan video learning pembelajaran menggunakan video dan juga Google Meet dan sebagainya. Anda akan tahu bagaimana untuk menggunakan green screen. Paling mudah, saya tak nak cakap contoh yang susah-susah sangat. Anda ni berjiwa muda. Okey, anda ni berjiwa muda, saya tahu kalau anda biasa tengok dekat Facebook je paling senang. Streamer, game, kan? Mereka banyak menggunakan teknik green screen ni untuk memasukkan gambar mereka di hadapan dan screen untuk benda yang dia orang nak tayang tu di belakang. Jadi itu juga yang saya gunakan dan ada banyak dah sekarang cikgu-cikgu gunakan untuk teknik pengajaran dan pembelajaran. Okey, kalau anda macam doktor cakap tadi, saya juga ada membuat konten di YouTube lebih kepada konten education. Kalau anda tengok dekat channel saya Afifi Arif, banyak saya buat. Saya mula membangunkan bahan tersebut pada tahun ini. Awal tahun ini, mulanya saya buat di sekolah
Saya sediakan green screen dan kemudian webcam dan sebagainya. Dan masa PKP tersebut saya beruntung sebab saya berjaya menyelinap. Saya berjaya menyeludup bahan-bahan di sekolah saya tu untuk saya bawa ke rumah dan menyiapkan satu mini studio dekat rumah saya untuk saya rakam bahan-bahan pelajaran. Setakat ini untuk tahap 1 saya dah buat boleh kata hampir lengkap dah setiap topik dalam buku teks. Iaitu kalau anda tengok ikut playlist tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, setiap topik tu saya ada buat satu video agak panjang 18 minit ke 20 minit ke 15 ke 20 minit untuk setiap topik. Ini tujuan dia adalah untuk ini konsep dia flip classroom, di mana kalau kita contoh kita nak mengajar sains pada hari esok topik tentang magnet. Okey, kalau murid-murid tu dia ada handphone ke, ada YouTube, ada handset mak dia ke, iPad dan sebagainya, dia akan tengok dulu video tersebut pada malam ataupun sehari 2 hari sebelum kelas tersebut berlangsung, dan apabila dia masuk ke kelas kita akan terus bersedia untuk membantu dia tentang apa yang dia tak faham. Terus direct. Tak adalah kita buang masa lagi kita nak cerita konten. Kita tak ada cerita dah apa bentuk magnet, apa nama magnet, ada berapa bentuk magnet, bagaimana nak uji kekuatan, tak ada. Kita tak ada buang masa. Kita hanya terus kepada collaborative learning ataupun kita terus bagi latih to be ataupun kita terus bagi projek untuk mereka buat, dan di situ apa yang mereka tak faham kita terangkan. Jadi di situ sebenarnya kita jimat terlalu banyak masa dan juga ia kalau untuk tahap 2 memang amat sesuai. Contoh tahun 6 sebab mereka ni dah boleh belajar secara kendiri. Okay? Dia orang dah boleh buat nota sendiri, dia orang dah boleh buat latihan sendiri. Jadi kalau kita bagi dia orang tengok awal video tersebut dan kemudian waktu persekolahan mereka hanya perlu datang dan kita terus mungkin dia orang boleh kita akan buat question and answer. Dia orang tanya berdasarkan video tersebut apa yang mereka tak faham. Berdasarkan video tersebut bagaimana hendak membuat contoh membuat mesin ringkas contohnya kan. Jadi benda-benda ni semua mereka belajar sebelum dan juga mereka akan terus menambahkan ilmu mereka pada waktu sebenar. Itu maksud dia flip classroom. Kita terbalikkan. Sebelum ini kalau kita cara pembelajaran yang lama adalah kita bagi konten pada mereka pada waktu persekolahan. Tapi kali ini kita terbalikkan, konten tu diberi sebelum kelas. Dan masa kelas kita hanya terus akan bagi latihan, kita akan bagi projek untuk mereka buat berdasarkan konten apa yang mereka belajar sebelum ini. Jadi untuk konten pula, kalau anda tengok dekat cikgutube.net tu pun sudah banyak sekarang ni konten di YouTube. Kalau anda nak belajar sains sekarang ni cukup senang. Sebab dulu salah satu faktor yang membuatkan saya terpanggil untuk membuat konten dalam YouTube ni adalah kita sangat-sangat kurang bahan dalam bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu dulu zaman saya belajar dulu dengan Puan Rosmawati, dengan Puan Azian, dengan Puan Dr. Amani dulu. Masa tu kami belajar bahasa Inggeris. Di IBDA tu lah kan. Kami belajar bahasa Inggeris. Semua belajar kimia, bio, fizik, semua bahasa Inggeris. Sebab masa itu masih lagi program PPSMI. Iaitu pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris masih berjalan. Tetapi bila saya keluar saja ke sekolah, program itu ditamatkan dan kami ni terpaksa mengubah balik daripada bahasa Melayu ni terus ke daripada bahasa Inggeris ni terus kepada bahasa Melayu. Okey, jadi masa kita belajar bahasa Inggeris, bahan dekat YouTube, dekat internet semua bahasa Inggeris. Jadi mudah untuk kita cari bahan. Tetapi bila dalam bahasa Melayu, kita nak ajar contoh sebagai contoh kita nak ajar fotosintesis dalam bahasa Melayu. Mana nak cari video fotosintesis dalam bahasa Melayu? Tetapi sekarang kalau anda cari dekat YouTube fotosintesis bahasa Melayu, insya-Allah dah ada. Okey, jadi amat sangat mudah kalau contoh kita nak terangkan kepada mereka. Okey, esok saya nak ajar fotosintesis, malam ni you all tengok dulu video ini. Anda kena carilah video tu, janganlah bagi dia orang cari sendiri, dia orang confirm tak tengok fotosintesis. Mesti dia orang tengok apa Frozen lah, apa benda lain kan. So kita kena guide dia orang yang hampir kepada konten yang apa yang kita nak ajar, dan kemudian esoknya mereka datang ke sekolah dengan ilmu sedia ada. Iaitu dia orang dah tahu dah fotosintesis ni apa dia, proses apa bahan yang diperlukan untuk fotosintesis dan juga apa end product of fotosintesis contohnya kan.
So, segalanya akan menjadi sangat-sangat mudah. Tapi anda jangan pula cakap kat saya, okey, cikgu, bukan semua murid ada internet. Bukan semua murid ada handphone nak tengok, kan? Mungkin daripada 30 orang yang boleh tengok 20 orang aja, ataupun mungkin yang boleh tengok 10 orang aja. Tak apa. At least kalau kita masuk ke kelas 10 orang tu, kita dah kurang dah beban kita untuk mengajar konten. Kita hanya tumpukan pada 20 orang. Betul? Tapi berbanding dengan kalau kita tak bagi langsung kaedah flip classroom, kita tak bagi langsung apa konten pada dia orang, kita datang ke sekolah dengan nak mengajar 30 orang. Mana yang lebih mudah? Mengajar 20 ataupun mengajar 30 orang? Jadi itu antara benda-benda yang anda perlu kenal pasti. Dan yang penting untuk konten ni pula, macam saya, sebab apa saya buat konten sendiri di YouTube sedangkan ada cikgu lain yang buat konten YouTube tentang sains? Sebab apa? Sebab hanya kita sahaja yang mengenal audience kita. Macam saya kata, kita kena tahu siapa audience kita. Murid kita, apa cara yang paling mudah kalau kita nak buat video, apa cara yang paling mudah untuk kita tackle murid kita. Jadi kalau kata anda buat video short sendiri, ataupun anda buat video tu dengan harapan anda nak bagi murid sekolah lain yang tengok, so murid kita sendiri tak faham, jadi no point. Jadi video banyak tak ada masalah. Contoh fotosintesis ada 5 video, tak ada masalah. Lagi mudah kepada kita untuk mengajar. Sebab murid kita pelbagai. Ada murid yang disuka mungkin tengok fotosintesis cara cikgu A mengajar. Ada murid dia suka tengok cara cikgu B mengajar. Ada murid suka tengok cara cikgu C mengajar. Jadi sebenarnya itu adalah benefit kepada kita dan juga murid kita sendiri. Okey, sementara kita ada teknologi, contoh YouTube yang free sekarang ni untuk dilihat, kita gunakan sehabis baik. So kalau kata YouTube tu dah kena bayar, kita gunalah cara lain. Tapi untuk di sekolah saya, kami dah mulakan satu database, iaitu satu pangkalan data video untuk memuatkan segala video-video guru-guru yang dah buat video ni. Kita muatkan dalam satu Google Drive dan kita akan gunakan sebagai digital library untuk sekolah saya sendiri. Saya percaya mungkin ada sekolah lain juga yang dah mulakan benda ni. Kalau anda mungkin anda nak buat selepas ini, anda masukkan video anda tu, jangan masuk YouTube, masuk juga, tapi anda simpan dalam satu hard disk ataupun Google Drive. So daripada situ, bila dah mengajar esok, kalau cikgu lain nak perlukan video tersebut, anda boleh bagi, boleh share. Sama juga macam cikgu lain, dia dah buat video, dia share dengan anda. Itu adalah kaedah flip classroom yang saya gunakan. Dan kemudian kalau ada soalan lain nanti boleh tanya ya, sebab saya mungkin risau kita takut lambat habis ni. Saya teruskan. Dan yang terakhir, apa yang saya gunakan adalah gamify. Saya namakan sebagai gamify your lesson. Gamify your lesson ni lebih kepada kita buat secara game ataupun pertandingan ataupun permainan. Okey, bagaimana saya buat? Saya rasa anda semua pernah dengar Kahoot, betul? Okey, Kahoot ni saya rasa dah disebar luas kepada murid-murid ataupun student-student. Okey, bagaimana, tak semestinya Kahoot lah. Anda nak guna quiz is pun boleh, nak buat quiz sendiri pun boleh, tak ada masalah. Apa yang saya buat adalah, anda tahu Kahoot mesti menggunakan handphone, betul? Kalau kata di sekolah, macam mana kita nak guna handphone? Confirm tak boleh. Tapi kita boleh buat dengan hanya menggunakan satu projektor dan juga satu komputer sahaja. Bagaimana saya buat? Ini yang saya nak kongsi. Bagaimana saya buat? Saya pergi ke satu kawasan lapang. Contohnya macam surau ataupun saya ada satu bilik tayang yang mana dalam tu tak ada meja, tak ada kerusi tau. Lapang sahaja. Kemudian saya tayangkan kuis Kahoot tersebut di depan, di depan supaya mereka boleh tengok jawapan. Dan kemudian di lantai saya buatkan satu 4 bentuk tu. Bentuk segitiga, bentuk 4 segi, bentuk bulat dan juga bentuk apa lagi satu? Diamond. Saya letakkan di atas lantai dan bahagikan kepada 4 kumpulan. Dan kemudian murid-murid ni saya bahagikan pula kepada 2 kumpulan. Jadi apabila saya pasang kuis Kahoot tersebut, mereka hanya akan nampak jawapan, mereka akan bergilir-gilir. Contohnya kumpulan A lawan kumpulan B. Okey, kumpulan A seorang wakil untuk jawab soalan pertama, soalan B kumpulan B untuk jawab soalan pertama. Jadi 2 kumpulan ni bila dia orang baca je soalan, dia orang tengok jawapan apa, dia orang akan terus lompat ataupun dia orang terus masuk ke bentuk yang kita lukis atas lantai tu. Bukan lukis lah, anda nak letakkan objek pun boleh,
anda nak letakkan stiker pun boleh kan. Dia orang terus ke situ. Jadi secara tak langsung dia dapat dua benefit dekat situ. Dia orang dapat bermain dengan seronok satu dalam keadaan terkawal, dan mereka dapat menjawab soalan secara berkumpulan, iaitu secara perbincangan dalam kumpulan untuk menjawab soalan. Jadi sebenarnya ada pelbagai lagi kaedah yang amat-amat menarik yang anda boleh gunakan di sekolah. Cuma anda perlu explore, dan yang paling penting anda kena tahu siapa audience anda. Kalau anda dengar cara saya, mungkin saya buat tadi gamify your lesson, nak main Kahoot, tiba-tiba anda buat dekat student anda tak jadi. Asal tak jadi? Jangan kata kaedah tu salah, tetapi kita kena tahu bagaimana kita nak ubah permainan tersebut mengikut murid kita sendiri. Itu yang paling penting. Okey? Jadi satu lagi saya punya alternatif adalah saya buat satu page dekat Facebook, Science Tube Mr. Afifi. Okey, kita tahu sekarang ni memang zaman Instagram, zaman Facebook, zaman YouTube. Jadi secara tak langsung saya membangunkan tiga ni. Instagram saya, Science Tube Mr. Afifi. Kemudian saya punya page Facebook, Science Tube Mr. Afifi. Nama saya Afifi kan, Mr. Afifi lah. Dan kemudian YouTube channel saya. Secara tak langsung, bukan saja murid kita saja yang belajar dekat situ, tapi saya dapat respon daripada seluruh negara. Ada murid daripada Sabah menggunakan video saya. Ada kadang-kadang tu bila saya keluar, tiba-tiba ada orang, ni Mr. Afifi kan dalam YouTube kan. So secara tak langsung sebenarnya ilmu yang kita kongsi itu boleh dikongsikan bukan saja dengan murid kita, tetapi dengan seluruh orang di Malaysia. Kalau bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Inggeris, kita boleh kongsikan seluruh dunia. Itu yang kita katakan sebagai pembelajaran tanpa batasan. Jadi saya harap anda yang nak menjadi cikgu ni, kita boleh lebih bersemangat dan gunakan apa sahaja yang ada di sekeliling kita untuk sebagai cara yang terbaik. Saya tak katakan cara saya terbaik, tapi kita berkongsi. Kalau anda ada cara yang baik pun anda boleh kongsi. Mungkin saya boleh gunakan kepada murid-murid saya. Jadi saya cukup setakat ini dulu, Doktor ya. Takut sekarang sampai ke petang pula kan. Saya okey. Jadi cukup sampai sini saja. Terima kasih kepada doktor kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi amalan yang saya biasa buat di sekolah. Bukan kata terbaik, tetapi mungkin ada baiknya pada setengah-setengah daripada student ataupun guru-guru yang ada pada hari ini. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Afifi yang telah berkongsi banyak pengalaman beliau untuk membantu anak didik yang berada di seluruh Malaysia sebenarnya. Dan untuk pengetahuan Cikgu Afifi juga dan juga rakan-rakan yang berada bersama ni, Flip Classroom ni memang boleh dikatakan bukan baru sebenarnya, telah dijalankan ataupun telah dilakukan oleh guru-guru sebelum ini, tetapi mungkin tanpa disedari dan dokumen-dokumen yang disampaikan juga boleh dilayari. Untuk pengetahuan Cikgu Afifi juga, saya juga dah ada YouTube sendiri, Dr. Yati Mudahkan Matematik Anda. Saya banyak mengongsi ilmu-ilmu matematik lah. Jadi bolehlah nak rujuk, dan saya juga salah seorang ahli Cikgu Tube sebenarnya. Okey. Kita seterusnya kita masuk kepada slot yang ketiga, iaitu sesi soal jawab. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh buka mikrofon dan boleh bertanya kepada ahli panel kita. Silakan. Okey. Ada? Silakan kenalkan diri anda. Oh, tak ada soalan. Faham semua. Bagus penerangan yang jelas, semua boleh faham. So tidak ada soalan yang nak dikemukakan kepada ahli panel.
Tak ada ya. Baik, so saya ingin mengemukakan minta pendapat lah ya. Sebelum ni kalau kita katakan ramai ya yang beranggapan kalau kita katakan amalan terbaik dalam PDP ni mesti ada mesti libatkan ICT ataupun apa-apa teknologi. Itu yang selalu yang kita dengarkan. Sama juga kalau kita kata abad ke-21. Abad ke-21 je dah nampak komputer je. Nampak perisian aja dalam komputer. Jadi minta pandangan daripada dua-dua ahli panel. Cikgu Afifi dahulu. Okey, baik. Dengar suara ya. Okey, baik. Dengar. Mengenai pembelajaran amalan terbaik ya. Penggunaan ICT dalam amalan terbaik. Jadi sebenarnya kita kena faham sebenarnya amalan terbaik macam saya kata tadi dalam saya punya pembentangan tadi, kita kena kenal pasti dulu audiens kita. Tak semestinya kita menggunakan teknologi itu merupakan amalan terbaik. Ia hanyalah tools ataupun alatan. Sebab pada saya, kalau kata kita terlalu menggunakan sepenuhnya ICT pun, kalau kata murid kita tak faham, tak mencapai matlamat apa yang kita ajar, jadi sebenarnya ia tak boleh juga dikategorikan sebagai amalan terbaik. Sebagai contoh, kalau kita nak mengajar menyanyi, okay? Kita nak ajar lagu berkenaan dengan fotosintesis. Okay? Ada seorang cikgu di Perlis kan, dia buat lagu menyanyi tentang topik sains. Jadi kalau kita nak ajar benda tersebut, kita menggunakan teknologi, kita gunakan video, kita menggunakan audio dan sebagainya. Tapi kalau ada benda-benda yang kita perlukan real product and real situation yang tak memerlukan kita menggunakan ICT langsung. Sebagai contoh, kita nak buat macam saya kata tadi, kita nak buat tengok tentang bahagian badan haiwan. Ataupun kita nak buat tajuk mesin ringkas tahun 6 contohnya kan. Jadi dia tak memerlukan kepada ICT. Kita boleh terus bagi real product kepada mereka dan kita tunjukkan. Dan kita tengok audiens kita lebih faham cara tersebut daripada cara dia tengok video. Jadi sebenarnya itu pun boleh dikategorikan sebagai amalan terbaik. Jadi kita tak boleh kata bila dengar amalan terbaik ataupun Part 21 semuanya mesti menggunakan teknologi. Mesti menggunakan ada projektor, mesti ada laptop, mesti ada visualizer, handphone dan sebagainya. Jadi itu pendapat saya, Doktor ya. Okey, terima kasih. Jadi jelaslah ya, tak semestinya guna ICT amalan terbaik atau abad ke-21. Baik, seterusnya kita jemput Cikgu Musfirah. Ada apa-apa yang nak ditambah? Mengenai amalan terbaik itu kan, Doktor. Ya. Saya setuju apa yang Cikgu Afifi cakap tadi. Sebenarnya bergantung kepada situasi sekolah kita lah. Mungkin ada yang sekolah pedalaman, tak ada kemudahan ICT. Yang paling terbaik sekali apa saja yang kita guna yang boleh dapat capai objektif pengajaran kita hari tersebut. Contoh macam kalau matematik lah kan, kita nak ajar tajuk data, tajuk nombor, kita boleh bawa murid keluar pergi tengok kereta. Kalau tajuk data tu kita boleh kenal pasti, okey ada berapa kereta warna merah, ada berapa kereta warna putih, ada berapa kereta warna hitam, contoh kan kita nak buat data. So daripada situ murid pun seronok dapat keluar kelas, berjalan kawasan sekolah, kira bilangan kereta, kemudian analisis dan bentukan graf untuk buat data mengenai kenderaan di sekolah. Ataupun kita minta berapa ada kereta ada berapa biji, basikal ada berapa, motor ada berapa. Daripada situ dah secara tak langsung kita boleh ajar tajuk data. Nombor plate kereta cikgu pun kita boleh guna untuk operasi tambah, tolak, mengenal nombor. Tu semua yang ada di sekeliling lah. Macam kalau contoh tajuk koordinat, kita boleh bawa pergi ke kod sekolah kan, plotkan kat kod sekolah. Jadi apa saja kemudahan yang ada di sekeliling kita boleh gunakan untuk menarik minat murid kita. Dalam masa yang sama, yang paling penting adalah objektif kita tercapai. Itu saja. Okey, so terima kasih kepada Cikgu Musfirah. Okey, kalau ada soalan kita masih buka lagi. Ada masa lagi? Satu lagi doktor, saya nak tambah sikit. Ya. Pengalaman masa saya pergi ke Jepun tu lah. Penggunaan whiteboard tu pun penting.
penggunaan Ya. whiteboard. Daripada penggunaan whiteboard daripada kiri ke kanan. Okay, penggunaan whiteboard kita tulis hari, tarikh, penggunaan daripada kiri ke kanan, maksimumkan penggunaan whiteboard tu secara sistematik. Itu pun salah satu yang penting untuk membantu anak murid kita kat dalam kelas lah. Okey, ya betul apa yang dikatakan oleh Cikgu Muspirah tadi. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Ramai ahli kita di sini. Tak ada. Dah tak ada dah. Okey, kalau tak ada soalan, di sini saya nak ingatkan kepada para hadirin ya, dekat chatting ni, cuba lihat ada 2 link yang saya kemukakan. Link yang pertama tu adalah untuk guru ya, kehadiran guru dalam SPL KPM. Dan link yang kedua untuk pelajar. Ya, yang ni adalah Google Form. Ya, tolong isikan maklumat diri anda untuk kita rekod kehadiran. Baik ya, jadi selesai dah sudah ketiga-tiga slot kita pada hari ini bagi program Bicara Inspirasi dengan tajuk Amalan Terbaik dalam PDP Matematik dan Sains. Akhir kata saya selaku moderator bagi pihak Jabatan Sains dan Matematik LPG Kampus Darul Aman mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak ya kepada kedua-dua ahli panel dan juga para hadirin dan juga pentadbiran ya kerana telah menjayakan program ini dan kami mohon kemaafan jika terdapat keterlanjuran kata semasa program ini dijalankan. Okey, kalau ada semua di ladang boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang bolehlah kita berjumpa lagi. Minum sirap bersama selasih. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Nabi.